Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan membincangkan tentang tenaga, di mana terdapat 3 bahagian yang kita akan bincangkan. Yang pertama adalah berkenaan dengan memahami tenaga. Yang kedua, contoh-contoh sumber tenaga. Dan akhir sekali, bentuk-bentuk tenaga yang ada di persekitaran kita. Jom kita mulakan dengan mengenali apakah itu tenaga. Tenaga ini merupakan keupayaan dalam melakukan kerja. Sebagai contoh seperti berjalan, bersukan, menggerakkan kereta ataupun bola bergolek. Ini adalah contoh-contoh kerja yang menggunakan tenaga. Tanpa tenaga, maka tiada kerja yang dapat dilakukan. Seterusnya kita akan memahami beberapa sumber tenaga. Sumber tenaga merupakan punca tenaga dihasilkan. Dan di antara banyak-banyak ini, yang paling utama adalah matahari. Kerana matahari sentiasa membekalkan cahaya dan haba di bumi. Jika tiada cahaya dan haba di bumi, maka kehidupan tak dapat diteruskan. Kerana manusia akan tinggal dalam kegelapan dan kesejukan. Malah, cahaya matahari ini digunakan untuk proses fotosintesis. Dan proses fotosintesis ini akan menghasilkan buah dan daun yang dijadikan sebagai sumber makanan manusia dan haiwan. Seterusnya adalah bahan api fosil. Bahan api fosil ni datang daripada haiwan dan tumbuhan yang telah mati dan tertimbus di dalam tanah selama berjuta-juta tahun dahulu. Hasil daripada enapan ini menjadikan petroleum, gas asli dan arang batu. Ketiga-tiga bahan ini boleh digunakan sebagai bahan api. Yang ketiga dikenali sebagai biogysim. Biogysim ini datang daripada perebutan benda hidup seperti daun dan haiwan. Sebagai contoh, daun kering dan kayu api adalah sejenis biogysim. Angin, air dan ombak juga dianggap sebagai sumber tenaga. Angin boleh meniup dan menggerakkan kapal layar. Air dan ombak juga dengan arusnya boleh menolak bot. Terakhir dikenali sebagai sumber tenaga nuklear. Nuklear ini boleh menghasilkan elektrik untuk kegunaan manusia. Gambar yang saya tunjukkan di sini adalah salah satu contoh loji nuklear. Walaupun loji nuklear ini tiada di Malaysia, namun ia digunakan di beberapa negara di dunia. Namun, hasil daripada sisa nuklear ini boleh mencemarkan alam sekitar dan membawa kepada kesan radiasi dan merosakkan kesihatan manusia. Di sini adalah beberapa contoh gambaran berkenaan dengan sumber tenaga. Ini adalah sumber tenaga matahari, membekalkan cahaya dan haba kepada hidupan. Ini adalah loji nuklear. Ini adalah contoh biogysim daripada daun-daun kering atau jerami padi. Ini adalah gambaran petroleum, yang mana daripada petroleum ini boleh diproses mendatangkan petrol dan diesel untuk kegunaan kenderaan, angin, air dan ombak. Berikutnya kita akan melihat bentuk-bentuk tenaga. Bentuk-bentuk tenaga ini wujud dalam banyak jenis. Jadi jom kita lihat beberapa jenis bentuk tenaga. Seperti yang saya kata tadi sebelum ini, terdapat tenaga daripada matahari dikenali sebagai tenaga suria daripada pancaran matahari dan membekalkan haba, cahaya dan menghasilkan elektrik. Sebentar lagi nanti saya akan tunjukkan gambar bagaimana keadaan tenaga suria ini dalam menghasilkan elektrik. Seterusnya ada tenaga haba di mana tenaga hasil daripada pembakaran dan nyalaan api. Ini boleh dianggap sebagai tenaga yang menghasilkan kepanasan. Tenaga cahaya pula merujuk kepada tenaga yang bersinar dan menerangi persekitaran. Tenaga elektrik adalah tenaga yang digunakan untuk alatan-alatan moden seperti komputer, televisyen, malah telefon bimbit.
Tenaga keupayaan pula adalah tenaga yang dipengaruhi daripada kekenyalan dan graviti. Contoh kekenyalan adalah seperti span dan spring. Graviti contohnya seperti buah kelapa yang jatuh ke tanah. Itu adalah contoh tenaga keupayaan hasil daripada pengaruh graviti. Berikutnya adalah tenaga nuklear, iaitu tenaga radiasi yang dihasilkan daripada logam uranium dan plutonium. Namun, murid-murid, kita tidak akan mengulas lanjut berkenaan dengan uranium dan plutonium. Cukup sekadar anda mengetahui tenaga nuklear datang daripada tenaga radiasi logam. Tenaga kimia merupakan tenaga daripada tindak balas kimia ataupun makanan. Lilin adalah salah satu contoh daripada tenaga kimia. Nasi juga atau makanan-makanan yang kita ambil adalah juga salah satu daripada contoh tenaga kimia. Tenaga bunyi adalah tenaga yang dihasilkan daripada getaran objek. Dan akhir sekali adalah tenaga kinetik, iaitu tenaga yang digunakan oleh objek yang bergerak seperti manusia berjalan, kereta bergerak, basikal dikayuh. Itu adalah contoh tenaga kinetik. Gambaran ini menunjukkan panel solar ataupun papan solar yang digunakan oleh manusia untuk menghasilkan elektrik daripada cahaya matahari. Jadi, selain daripada membekalkan haba dan cahaya kepada hidupan, hasil daripada cahaya matahari juga boleh menjana elektrik. Gambaran ini menunjukkan pembakaran. Hasil daripada pembakaran akan memperolehi tenaga haba. Mentol akan menghasilkan tenaga cahaya. Dalam masa yang sama, apa juga daripada mentol juga akan menghasilkan kepanasan, iaitu tenaga haba. Jadi, hubung kait antara cahaya dan haba selalunya rapat. Di mana ada di mana ada cahaya, di situ akan ada haba. Mentol ini jika dipegang beberapa minit selepas dinyalakan akan berasa panas. Tenaga yang berikutnya pula adalah tenaga elektrik. Yang mana tenaga elektrik ini sedia maklum kita gunakan dalam banyak perkakasan elektrik. Tanpa elektrik, banyak alatan yang tidak dapat berfungsi. Ini adalah contoh di mana tenaga keupayaan hasil daripada kekenyalan spring. Selain daripada spring, span juga mempunyai tenaga keupayaan. Gambaran ini menunjukkan kepada loji tenaga nuklear. Yang mana hasil daripada loji ini akan menghasilkan tenaga elektrik untuk disalurkan kepada pengguna. Namun, hasil daripada pemprosesan nuklear ini akan menjadikan sisa-sisa nuklear ini beracun kepada kehidupan manusia. Jadi, sisa-sisa toksid ini amat berbahaya kepada manusia. Berikut adalah tenaga kimia yang biasa digunakan dalam hidup kita. Dinamakan sebagai bateri. Namun, selain daripada bateri, makanan juga boleh dianggap sebagai tenaga kimia. Ini adalah hasil daripada getaran yang boleh menghasilkan tenaga bunyi. Apa sahaja objek yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Akhir sekali, merujuk kepada tenaga kinetik. Manusia bergerak, itu adalah tenaga kinetik. Bola bergolek juga boleh dianggap sebagai tenaga kinetik. Kesimpulannya, terdapat 3 bahagian hasil daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tenaga ialah keupayaan melakukan kerja. Jika tiada tenaga, maka tiada kerja dapat dilakukan. Kedua, terdapat 7 sumber tenaga, iaitu matahari, bahan api fosil, biojisim, angin, nuklear, air dan ombak. Daripada 7 sumber ini, ia boleh menghasilkan 9 bentuk tenaga yang kita baru pelajari tadi, iaitu suria datang daripada matahari.
Haba boleh datang daripada bahan api fosil, boleh datang daripada biojisim. Cahaya elektrik, kinetik, keupayaan kimia, nuklear dan bunyi adalah contoh-contoh bentuk tenaga yang telah kita pelajari hari ini. Sekian sahaja pelajaran kita dan semoga anda mendapat manfaat daripada video pengajaran hari ini. Sekian, terima kasih.